Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. Perintah Kawalan Pergerakan yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan Kementerian Kesihatan Malaysia sekarang ni mengeluarkan arahan untuk seluruh Malaysia stay at home. Jadi aku bekerja dari rumah hari ni. Kita tak main dekat lapangan, jadi kita kerja dari rumah sahaja. Kita takkan memancing di luar. Aku tak ada apa-apa berkaitan dengan strike ke, tak ada. Ini indoor punya learning sebab stay at home. Dah hari ni dah termasuk hari yang ke-10. Ikan makan mata kain bertahun-tahun pun korang boleh tunggu, apatah lagi Perintah Kawalan Pergerakan ni yang mana untuk demi kebaikan kita juga. Okey, aku tak nak cakap banyak pasal tu. So Alhamdulillah, berdasarkan kajian, pemerhatian dan aku punya sumber, aku cari, aku dapat kumpulkan, Alhamdulillah aku berjaya menerbitkan menulis satu buku rujukan untuk aku sendiri, yang mana korang dah saksikan dalam aku punya Facebook, and aku ada upload pasal ni sedikit sebanyak tentang cerita berkaitan profil lengkap udang galah. Jadi dalam buku ini bukan setakat menceritakan pasal udang galah, tapi semua teknik-teknik memancing, semua lubuk-lubuk umpan, semua aku masukkan sekali dalam ni. Okay. Tapi aku tak boleh bagi tahu banyak sebab ini rujukan untuk aku je. Yang mana aku duk buat, Alhamdulillah semasa PKP ni boleh aku siapkan buku ni. Okay. So hari ni sekadar sharing. Yang mana tak betul nanti boleh komen kat bawah, betulkan aku balik sebab aku belajar dan aku berkongsi. Okay. So kita tak nak buang masa, masuk kepada pelajaran kita. Bab 1 dalam buku Profil Udang Galah ni, tuan-tuan ya. Okay, saya bacakan sedikit kaitan udang galah. Nama saintifik dia adalah Microbachian rosebergi, di mana dalam family Palaemonidae. Sifatnya adalah omnivore, jangka hayat boleh sampai sehingga 5 tahun. Taksonomi ni korang boleh baca kat sebelah tu. Panjang maksimum adalah dalam 70 cm dan berat boleh mencapai sehingga 2 kilo. Okay, dalam taksonomi ni kingdom Animalia apa semua, subphylum adalah Crustacea, di mana dia adalah binatang yang bercengkerang. Okay, so this is it. Aku ada menunjukkan situ di mana udang galah ni terbahagi kepada 3 bahagian utama, di mana bahagian pertama adalah bahagian kepala. Dia bermula, kalau korang boleh tengok, sini adalah bahagian kepala dia sehingga sini. Ini adalah kepala, bermula daripada rostrum adalah terus menerusi dia punya hujung karapace. Sebab dia berkaitan dengan biologis juga. So ni adalah bahagian badan, atau nama lain dia adalah pleura, dan ini adalah uropods. Ni tarsum, ni bahagian ekor dia adalah uropods, ataupun dalam kata lain ni adalah abdomen dia, dan ini adalah ekor. So gambar gajah yang lebih jelas di situ korang boleh tengok, yang mana mata dia adalah eye. This is rostrum. Rostrum ni tuan-tuan, dia punya, kalau dengan kata lain adalah ini tombak dia. Ini rostrum dia. Okay, so belajar kaitan udang galah, kita bukan sekadar memancing. Kita macam aku cukup minat kan. Jadi aku akan cari sumber tu. So bolehlah kongsi sikit-sikit dengan korang. Ischium, ini adalah kaki jalan pertama. Ada satu buku menyatakan ini kaki jalan pertama, yang mana
dia punya tangan makan kalau kita panggil. Yang ni adalah cipet, chelipad, cipet pula. Chelipad ada 2 pasang, lebih panjang bagi udang jantan. So kalau kita subscribe so kalau kita tengok udang jantan, dia adalah lebih panjang daripada udang betina. Dan dua pasang kaki jalan pertama adalah dia punya ni tangan pemungut makanan. Okey, dan so ni udang jantan, kita boleh tengok lebih panjang, lebih pendek bagi udang betina, selebrti duri dan bulu sebagai deri. Okey, kalau tuan perhatikan betul-betul dia punya tangan dia ni ada duri-duri tau. Ini adalah penting ya tuan-tuan. Duri-duri ni adalah penting dalam mengesan dia punya getaran air ataupun untuk mengesan kehadiran pemangsa. Getaran air ataupun getaran di mana permukaan yang dia jalan tu, dia kalau tuan-tuan perhatikan, dia fungsi dia sama seperti kalajengking. Yang mana kalajengking ni dia menggunakan bulu-bulu dia. Tanpa bulu-bulu tu dia boleh cakap totally blind lah. Aku tak pasti berkaitan penglihatan kalajengking tu macam mana, tapi kalau nak ikut dia punya sejarah National Geographic tu, dia paparkan kalajengking tu memang blind kan. Dia hanya berjasa, dia hanya ready untuk menyerang apabila korang melakukan pergerakan. Dia akan mencetuskan getaran dalam udara yang akan menyebabkan bulu-bulu. Okey, masuk kepada nombor 3, kaki jalan, Periopods. Dia ada 6 pasang kaki jalan. Kaki jalan ni macam kita kaki lah, buat berjalan. Udang dia unik, dia ada 6 pasang kaki jalan, dia ada 4 kaki renang, 5 pasang kaki renang. So 3 di sebelah kanan badan, saya beritahu 1, 2, 3 sebelah kanan, 3 di sebelah kiri, 1, 2, 3. Okey, mempunyai 5 ruas, mempunyai bulu-bulu halus sebagai deria. Okey, 5 pasang kaki renang. Okey, kaki renang dia basically ada di bawah ni. Ni tuan-tuan, ada kering dah kaki renang dia. 1, 2, 3, 4, 5. Dah kering dah kaki renang dia tuan-tuan. Spesies ni orang cakap dia perayap dasar, tapi dia boleh tengok, wow, pandangan dia ke atas, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang dan ke atas keseluruhannya. Sebab biasanya benda yang berada di atas tanah ni dia akan tengok ke atas je. Ke depannya tak berapa sangat kan. Paling-paling pun suka langgar batu-batu je. Apa dia peduli ni. Okey, nombor 5, bahagian badan, pleura. Okey, 5 segmen beruas serta segmen di bahagian bawah dia. Okey, ya. Ni pleura. Okey, segmen keras ini melindungi badan atau isi udang seperti perisai. So basically the most of body part of body is covered by hard shell, hard shield. Okay, hard shield ni keras ni tuan-tuan. Karapaci ni dia seolah-olah macam dia punya perisai lah, sebab dalam tu kulit dia lembut. Ada 3 ruas. Dah macam zombie dah semua. Okey, sebelum saya lupa, ni kaki jalan dia. Macam alien dah kan. Okey, berwarna putih, kekuningan dan hijau. Okey, yang warna ni tak penting sangat. Nombor 6 adalah dia punya telson. Telson ini yang tajam dia. Sekejap tuan-tuan. Alright, sini nampak This is telson, yang mana bahagian tajam ni, tombak ekor ni, ini selalu tau kalau kena tau. Dia jentik ni, ni selalu cucuk orang ni. Hati-hatilah bahagian ni, ujung sekali ekor dia. Dan ini adalah dia punya Europods. Mata ini aku tak jumpa lagi dia punya function dia apa. Seperti
dia ada dua ni. Ni pun boleh dikatakan antara bahagian penting juga. Yang mana inilah dia punya bentuk dia selepas dipotong scaphoid ni. 7 adalah dia punya antenna. Ini antenna dia. Okey. Ni boleh cakap antara bahagian penting. Yang panjang ni adalah flagellum, dan yang pendek ni bawah ni adalah flagella. Ni flagellum, flagella. Antena penductor. Okey, ni antena penductor, dia punya bahagian rapat dengan ni, berupaya mengesan gradient kimia dan punca pencemaran. Itu antara dia punya fungsi penting udang galah ni. Ni adalah alat pengesan. Macam kita ada radar kan, jadi inilah pandangan dia. Dia macam ikan semilang. So dia menggunakan sesungut untuk mencari makanan. So berdasarkan bau. Jadi apabila air keruh berkeladak, ini mengikut teori lah aku rasa, bila air keruh sejuk ataupun boleh cakap musim hujan, ketika hujan di bahagian hulu, air hulu akan turun ke sungai tau. So air hulu ni dia akan bawa sekali selut-selut kan, dalam air tu dia akan bawa sekali selut-selut sampah dasar sungai yang akan menyelaputi dia punya antena ni. So bila antena ni diselaputi oleh keladak tu semua, jadi boleh dikatakan dia punya salah satu deria dia untuk mengesan umpan adalah kurang. Ni mengenhadkan dia punya penglihatan dia. Okey. So nombor 8 adalah mulut. Sorry guys, untuk mulut ni aku tak jumpa lagi, tapi insyaAllah aku akan cari dalam masa yang terdekat. Cuma aku dimaklumkan mulut dia terletak adalah di bawah segmen ni. Mulut udang dia terletak di bawah rostrum. Ini rostrum atas ni, dia terletak bawah ni. Okey. Semua pemancing mesti tahu ni kat mana mulut udang. Tahu buang bantal mancing tu kan, buat apa lagi. So kat sini tak penting sangat, aku just tunjuk je lah yang apa yang ada dalam buku. Okey, aku nak mention yang benda-benda penting je ni. Okey, alright, berkaitan dengan persenyawaan udang galah, dia ada 3 peringkat telur tuan-tuan, yang mana fasa pertama telur berwarna oranye dan tempoh 7 hari pertama. So fasa kedua telur adalah berwarna kekuningan sedikit, daripada oranye tu dia jadi kuning sikit. Ini fasa kedua. Fasa ketiga telur akan menjadi seperti warna macam coklat macam tu. So tu dia dah ready nak menetas satu. Okey, ni paling penting keyword dia. Tempoh bertelur bagi udang galah betina adalah 21 hari saja. 9, 7, 14, 21, 3 minggu saja tuan-tuan. So kalau anda lepaskan udang bertelur, tengok situ ayat dia, dalam tempoh hanya 3 minggu saja anda akan menyambung generasi udang galah di sungai anda, insyaAllah. Bila kita yang, sebab udang telur ni dia punya rasa memang grade A lah. Jenggo dengan udang telur, aku rela pilih udang telur. Tapi udangnya tak berapa, telurnya tu yang A, manis, sedap. So melepaskan udang telur, kalau korang perhati video-video aku yang baru ni, aku dah start lepas balik lah yang telurnya kan. So bagi aku yang cakap benda tu sedap, bila kau terpaksa lepaskan, terasa babe, terasa dia punya aura dia tu. Tapi nak buat macam mana kan, sebab kita dah besar kan, jadi kita tahu, jadi pun kita study benda ni kan, jadi kita faham lah sikit-sikit apa yang akan berlaku kat dia kan. So alhamdulillah sekarang ni aku dah start disiplinkan diri aku untuk lepaskan balik udang telur tu. Apa nama ni, gambar rajah tu, di mana telur adalah 0.1 mm, bertukar terus. Ini ada 4 peringkat utama saja ya yang diambil, yang mana Nauplius apa dengan Protozoa semua masih itu tak termasuk sekali.
dia terus kepada lompat kepada lava. Okey, 0.55 mm. Dan peringkat seterusnya Juvenile 1.0 mm. Dan terus kepada dewasa. Alright, suka tu makan tu. So tak nak cakap banyak lah pasal ni. Rasa tak ada lah kot. Sampai tu saja dulu aku ingat pendedahan dulu. Okay, sifat-sifat semula jadi tak perlu aku nak explain, sebab nanti dalam video nanti kan aku akan explain lagi merujuk pada aku punya buku azimat ni. Alhamdulillah siap juga buku azimat aku, so berjaya lah. Ni aku punya apa nama ni, aku cakap yang udang suai lah, udang galah sungai Suai yang berjaya aku awet, jadilah macam tu. Ni korang jangan lupa untuk subscribe. Dari aku, misi aku adalah mencari minimum 900 gram seekor udang galah. So pastikan, misi tak mustahil kan. Misi agak sukar tapi tak mustahil. Aku akan cuba untuk apa nama ni, menggapai impian aku dua. So paling kurang 900 gram ataupun sekilo. At least aku nak ada rekod tu seekor. Boleh buat macam ni. So tak nak cakap banyak lah. Sampai di sini saja dulu. Jangan lupa untuk apa nama ni, untuk next video aku akan diganggu di Sungai Tinggi. Video ni aku, untuk video-video yang depan ni, 3 video ni, video diganggu dekat Sungai Tinggi, dengan ada 2 lagi video. Itu semua adalah aku shoot sebelum PKP dilaksanakan. 14 hari bulan dengan sebelum tu berapa hari bulan lah, 10 hari bulan macam tu lah kata silap aku. So aku rasa tu saja dulu kot. Cakap banyak tak ada guna, makin lebih baik. Sampai di sini saja dulu. Terima kasih banyak-banyak. Salam sejahtera, assalamualaikum dan bye bye.